Kemenjadian murid Tarikat Islam Mawi Al-Muhsinin. Tajuk Kemenjadian murid Tarikat Islam Mawi Al-Muhsinin. Objektif pertama, mengetahui kefahaman guru sekolah tersebut tentang konsep kemenjadian murid. Kedua, mengetahui peranan pihak sekolah dalam memastikan kemenjadian murid. Ketiga, mengetahui program yang dijalankan untuk pembangunan murid. Keempat, mengetahui kaedah penilaian guru terhadap kemenjadian murid mereka. Kelima, cabaran dan cadangan penambahkan untuk membangunkan kemenjadian murid. Persoalan. Yang pertama, adakah guru swasta faham tentang kemenjadian murid? Yang kedua, apakah peranan sekolah? Yang ketiga, apakah program yang dijalankan untuk membangunkan kemenjadian murid? Yang keempat, bagaimana guru menilai kemenjadian murid di sekolah? Yang kelima, apakah cabaran yang dilalui guru? Pengenalan. Kemenjadian murid membawa maksud perihal murid di dalam bidang akademik, kurikulum serta pembangunan sasiah yang membawa kejayaan kepada sesebuah sekolah dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. Secara mudahnya, kemenjadian murid itu adalah outcome atau rupa bentuk insan yang kita mahu, hasil daripada kerja kita mendidik mereka, sama ada ianya benar-benar terjadi dengan sempurna, kurang sempurna atau tidak menjadi langsung. Rupa bentuk insan yang kita mahukan itu telah digaris secara sempurna dan tertulis dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Latar belakang. Pengenalan Tarikat Islam telah diserahkan secara rasminya oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib berkuat kuasa pada 1 Januari 2009. Majlis penyerahan secara rasminya telah disempurnakan pada 18 Mac 2009 yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengerusi Mawib ketika itu. Simbolik penyerahan ini telah disampaikan oleh Tuan Haji Meharomi bin Haji Muhammad, Timbalan Pengarah Pengurusan Jawi, kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Anan bin Si Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Mawib. Objektif penubuhan Tarikat Islam adalah seperti berikut. Pertama, melaksanakan program pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun dengan mengguna pakai kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Yang kedua, menyediakan suasana pembelajaran yang berorientasikan belajar melalui bermain, learning through play, dalam usaha mengembangkan kemahiran asas dan potensi kanak-kanak dalam segala aspek perkembangannya sebagai persediaannya untuk memasuki alam persekolahan yang sebenar, iaitu formal. Yang ketiga, memupuk dan melengkapkan sifat peribadi, sasiah, perwatakan dan konsep diri yang positif serta mengamalkan nilai-nilai mulia di kalangan kanak-kanak. Yang keempat, melahirkan generasi ulul albab yang cemerlang dan mempunyai sasiah mulia di masa hadapan selaras dengan pembentukan modal insan yang berkualiti. Kurikulum dan kurikulum. Kurikulum. Skop kurikulum berpandukan kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat 6 tunjang subjek utama, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, literasi, sains dan teknologi, fizikal dan estetika, keterampilan diri, pengajian Al-Quran dan bahasa Arab dan tulisan Jawi. Nilai tambah kepada kurikulum Tarikat Islam Mawib bagi melahirkan generasi ulul albab. Kurikulum, aktiviti mingguan, kelas fardu ain, Iqra, kelas bahasa Inggeris, kelas muzik Islam. Permasalahan. Yang pertama, pencapaian sesebuah sekolah bergantung kepada tahap pencapaian kemenjadian murid di sekolah tersebut.
Yang kedua, kemenjadian murid ini dinilai dari pelbagai segi dari sudut akademik maupun kokurikulum. Ketiga, kemenjadian murid ini dapat dicapai sekiranya semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas apakah matlamat utama mereka terhadap sistem pendidikan yang mereka berikan. Oleh itu, kajian kes ini dijalankan untuk mengkaji konsepsi kemenjadian murid menurut pandangan guru-guru agar semua pihak dapat mengenal pasti dengan jelas apakah kaedah pendidikan yang mereka tawarkan mencapai matlamat sebenar yang mereka harapkan. Kelima, pihak sekolah perlu mengenal pasti program yang benar-benar dapat membantu kemenjadian murid. Tujuan dan rasionalisasi. Tujuan kajian kes ini dijalankan adalah untuk mengetahui sejauh mana tahap kefahaman guru mengenai kemenjadian murid dan apakah peranan guru dan sekolah dalam pelaksanaan program kemenjadian murid. Selain itu, mengetahui jenis-jenis program ke sekolah yang berjaya membentuk kemenjadian murid. Di samping itu, untuk mengetahui cabaran yang perlu dilalui oleh seorang guru dalam memastikan kemenjadian murid serta apakah cadangan penambahbaikan oleh guru tersebut untuk meningkatkan kemenjadian murid. Kemenjadian murid. Pelajar perlu cemerlang dalam pelbagai bidang, iaitu akademik, kokurikulum, sosial. Kajian kes. Kajian kes ini dijalankan secara sesi temu bual melalui atas talian dengan seorang guru tarikat Islamawi Al-Muhsinin. Kerangka soalan juga telah dibahagikan kepada 6 aspek dan direkod dalam bentuk verbatim. Durasi temu bual ini berjalan selama 45 minit. Aspek temu bual yang pertama, latar belakang responden. Aspek kedua, kefahaman mengenai kemenjadian murid. Aspek ketiga, peranan guru dan sekolah dalam program pelaksanaan kemenjadian murid. Aspek keempat, program sekolah yang berjaya membentuk kemenjadian murid. Aspek kelima, cabaran yang dilalui bagi memastikan kemenjadian murid. Aspek keenam, cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan kemenjadian murid. Responden kajian. Aspek pertama, latar belakang responden. Nama Siti Hajar binti Zainul, umur 49 tahun, jantina perempuan, bangsa Melayu, pekerjaan guru tadika, tempat bekerja Tadika Islamawi Al-Muhsinin, tempoh berkhidmat selama 16 tahun, pendidikan diploma pendidikan awal kanak-kanak. Aspek kedua, kefahaman mengenai kemenjadian murid. Sama-sama Cik Ain, boleh apa yang saya faham mengenai kemenjadian murid ini ialah ianya membawa maksud perihal murid di dalam bidang akademik, kokurikulum serta pembangunan sosial yang membawa kejayaan kepada sesebuah sekolah dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. Aspek ketiga, peranan guru dan sekolah dalam pelaksanaan program kemenjadian murid. Okey, mengenai peranan seorang guru untuk kemenjadian murid. Kita ni sebagai guru berperanan untuk mewujudkan modal insan yang bersasiar, terpuji dan berketerampilan. Jadi kita ni nak pastikan anak murid kita ni berakhlak dan mempunyai potensi pada masa hadapan. Selain itu, guru ini sebagai seorang pembimbing ataupun perangsang untuk meningkatkan motivasi murid-murid bersekolah ini supaya dia lebih bersedia untuk belajar. Di sekolah pula, tugasnya adalah untuk memantapkan lagi pengurusan dalam unit hal ehwal murid ke arah lebih cemerlang dan dalam pengurusan yang lebih sistematik dan lebih berkesan serta mantap. Aspek yang keempat, program sekolah yang berjaya membentuk kemenjadian murid. Okey, macam kami di Sekolah Tarikat Islam, lebih kepada penghayatan nilai-nilai murni. Contohnya, kami akan adakan program haji cilik. Itu untuk pengenalan mengenai proses melakukan ibadah haji kepada kanak-kanak ini. Kita juga akan menyediakan pelbagai barang berkaitan untuk program ini seperti menyediakan model Kaabah dan sebagainya. Ianya melibatkan ibu bapa juga dalam program haji cilik ini. Kedua, kami ada program usahawan muda. Ini pun terlibat dengan ibu bapa juga. Program ini mengenalkan mengenai sistem jual beli, sistem mata wang. Dia pun dapat happy bersama mak ayah dia menjual barang-barang, contohnya jual makanan dan sebagainya. Ketiga, kami juga akan adakan setiap tahun festival kesenian dan kebudayaan Islam, di mana kami mencokir bakat-bakat kanak-kanak ini. Di sinilah kita akan tengok murid yang boleh menyanyi, ada yang pandai menari, walaupun bakat
bakat diorang dari segi akademik agak kurang, tapi daripada sini kami dapat congkir bakat yang amat terselah. Jadi salah satu program inilah kita dapat tahu kelebihannya di sini. Aspek kelima, cabaran yang dilalui bagi memastikan kemenjadian murid. Cabaran seorang guru. Biasalah tugas seorang guru tadika memang kita nampak senang di mata luar. Memang nampak kerja seorang cikgu tadika ni memang alah senang sangat. Nak kata alah senang dia jadi cikgu tadika ni. Padahal cabarannya kita perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Perlukan komitmen. Ya Allah, untuk melayan keadaan anak-anak ini. Kita nak jadikan mereka lebih berdisiplin. Mereka agak sukar. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua pula tekanan daripada ibu bapa yang hanya tahu nak anaknya boleh membaca, tetapi dia tidak tengok pun anak dia dari segi sudut-sudut yang lain. Diorang tak perasan mengenai anak-anak diorang ni semua macam mana. Jadi kita sebagai seorang cikgu adalah betul-betul mentaksirkan anak-anak. Melihat dari sudut di mana kelebihan dia, di mana kekurangannya, untuk kita bagi tahu pada ibu bapa keadaan anak mereka yang sebenar. Aspek yang keenam, cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan kemajuan murid. Cadangan penambahbaikan, kalau saya dah cadangan penambahbaikan ini, yang pentingnya adalah kerjasama daripada ibu bapa. Kerjasama antara ibu bapa dan guru mestilah erat. Macam kita lakukan satu-satu program, mesti ada ibu bapa untuk melibatkan diri. Baru ianya menjadi satu penambahbaikan. Kalau hanya kita sebagai seorang guru saja tetapi tanpa melibatkan ibu bapa. Dan ibu bapa pun tidak berapa nak ambil tahu sangat mengenai anak-anak ini. Kerana kebanyakannya bila kita buat satu program, hanya kaum ibu sahaja. Jadi yang boleh menjadi pemufakatan ibu bapa dan guru inilah yang boleh menjadikan kemenjadian murid ke arah yang lebih cemerlang. Itu sajalah perkongsian dari saya. Kesimpulan, proses kemenjadian murid meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek jeri. Ia memerlukan kerjasama semua pihak, iaitu ibu bapa, guru, kementerian, pemimpin, atasan dan bawahan, NGO dan golongan ilmuwan serta pendakwah. Sekiranya halangan dalam interaksi negatif iaitu penggelasan, pelabelan dan pengaruh negatif rakan sebaya dapat diatasi, maka sedikit sebanyak akan membantu kemenjadian murid. Diharapkan kita semua bersama berganding bahu membantu melahirkan murid yang cemerlang dalam semua aspek. Kemenjadian murid adalah matlamat yang utama sekarang, kerana kita bukan sekadar mahu melahirkan murid yang menguasai akademik semata-mata, tetapi menguasai, memahami, mengamalkan dan menyampaikan apa yang terkandung dalam jeri ataupun jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekian, terima kasih.